Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit, sabar menanti, peluang datang, begitulah. Kita tak jumpa dah 2 tahun dah bang, sekurang-kurangnya. Selepas hujan, nantikan nyaman. Itulah tu PKP ni pula kita jumpa dalam gunakan social media dia. Apa-apa je boleh. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Sekarang ni okey lagi lah. Bertahan lagi. Semalam bila saya kontak abang tu, abang cakap abang ada kerja, abang kena keluar pergi kerja ke? Kerja apa ni? Tak ada kena buat sedikit apa tu write up untuk buku. Okey. Usim akan keluarkan buku biografi saya lah. Bila jangka keluar tu bang? Mungkin akhir tahun lah. Okey. Keadaan. Okey. Nama Siso ni dia sentiasa berada dalam lebih separuh daripada kehidupan saya. Okey, terima kasih. Tapi orangnya dia sangat nak cakap dia sangat low profile je. Dia relax je kat situ je. Sentiasa je produk dia. Sentiasa je dia. InsyaAllah. Itu yang best dapat berbual dengan abang. Last kali kita bual probably 2 tahun sudah lah. Abang ada bercakap pasal soal lirik. Abang gunakan perkataan laras bahasa. Laras bahasa yang orang gunakan sekarang ni dah lain dah. Berbanding dengan zaman dulu. Inilah antara perkara-perkara harap boleh borak dengan abang. Tapi sebelum tu soalan wajib dia, macam mana abang coping dengan PKP? Sekarang ni saya masih lagi, kalau keluar pun hanya keluar untuk beli barang dan ikut arahan lah, maknanya kalau keluar pun seorang, tidak 2 atau 3 lah. Ada lagi pun jarak rumah saya nak beli barang tu tak jauh. Ke Giant tak sampai 1 km, kat Tesco pun tak sampai 1 km. Just mungkin lebih kurang 500 meter je. So dia dekat, jadi tidaklah bermasalah sangat. Dan nak pergi kedai runcit pun tak jauh. Dekat juga, lebih kurang 300 km pun dah ada sampai dah. Jadi PKP tu tidaklah membebankan, cuma dia kadang-kadang dia ada beberapa projek yang terpaksa dia dibatalkan lah. Untuk show lah. Show terpaksa dibatalkan. Ada 3 projek dibatalkan lah. Tapi kita pun tak tahu lagi bila dia akan on balik lah. Yang kata mungkin tahun depan baru on. Kalau nak tengok pada keadaan, dia mungkin berlakutan sampai 3-4 bulan juga benda ni. Untuk stablekan balik kan. Dan kita pun tak tahu akan datang ekonomi macam mana kan. Jadi kalau ada projek besar tu, pasal juga kita tengok dari sudut ekonomi macam mana kan kita nak buat. Sebagai performer, abang risau tak? Sebagai performer yang memang kita risau sebab bila kita perform di public kita perlukan penonton yang ramai untuk meyakinkan kepada penganjur dan juga orang financial yang akan keluar duit untuk buat show kan. Jadi kita dibayar untuk buat show dan kita perlukan audience untuk bagi imbuhan balik kepada penganjur. Tapi kalau penonton tidak dapat datang ke tapak show kita, saya tak langsung kita pun tak ada show. Sebab penganjur tak akan bagi kita because melibatkan income dia orang juga. Maknanya dia keluar modal, dia tak ada keuntungan masuk kepada dia. Begitu juga kalau macam event-event yang bersifat ilmu kan. Kalau tak ada orang yang datang menonton, contoh misalnya orang panggil buat bengkel. Orang nak datang bengkel tak boleh because sekatan perjalanan. Jadi kita tidak boleh buat bengkel melalui maya macam ni because melalui maya boleh, bukan tak boleh, tapi kesan dia tu agak kurang, tak begitu mengesankan because kita hanya bercakap melalui maya, dia tidak melalui kata orang tu, tidak bercakap melalui berdepan. Dari mata ke mata, daripada hati-hati itu lain. Jadi sistem kalau kita buat bengkel pun agak sukar orang nak menerima dengan cepat because kita
terpaksa bercakap yang agak formal because kita on air ataupun walaupun dalam talian tapi kita rasa macam terformal juga. Terformal juga. Dia belum natural lagi kan? Belum natural. Dia ada lapangan natural tu macam batas-batasan dia tu. Sebab batasan dia. Sebab kita tahu kadang-kadang tu bila kita bercakap tu kita tidak lagi boleh bercakap macam kawan. Tapi kalau kita dalam bengkel kadang kita boleh bercakap macam kawan. Apalah kau tulis macam ni, tak kena ni, patut agak dia bahasa dia lain. Tapi kalau dekat media sosial ni kita terpaksa juga kadang-kadang bercakap formal. Jadi itu saya tak langsung ada gap lah di antara kita sebagai penyampai dengan murid sebagai penerima tu, dia ada gap. Itu yang tak selesa tu. Itulah. Macam kita berdua ni okey. Macam kita berdua ni, bila kita buat secara maya ni pun ada macam dia punya formality dia tu. Tapi bila kita jumpa empat mata, kita boleh macam dia lain kan. Dia lain. Dia lain. Diri kita sendiri tu nak adjust macam mana kita nak adjust pada maya ni tu. Saya kadang-kadang saya banyak bual dengan orang macam ni sekarang ni. Sejak 2-3 minggu ni. Kadang-kadang saya boleh dapat, tapi selalunya saya memang susah nak dapat tu semangat yang dapat lah, betul. Because dia kita nak adjust tu. Kita nak adjust diri kita tu untuk rasa orang betul-betul berada di depan tu payah. Kita adjust tu lambat. Tapi kalau orang tu memang ada di depan, kita adjust senang. Kita nampak dia, kita tengok dia, kita dah tahu dah orang ni macam ni, cara kita cakap macam ni. Tapi kalau dalam media sosial ni dia lain. Memang ada gap. Paling tidak pun phone kita tu dah jadi gap kepada dia. Kan? Gap dah jadi gap. Tapi ini akan jadi apa dia panggil new normal bang. Normal yang baru untuk kita semua dalam masa 6 bulan hingga 18 bulan ni. Kalau mungkin kita selalu buat macam ni dalam waktu 2-3-4 bulan kita akan jadi normal lah. Kita tak akan rasa formal lah because kita dah biasa. Sebenarnya kalau macam mana kita bercakap di depan orang pun dalam bilik kuliah pun pada awalnya memang formal. Tapi lama-lama dalam 2-3-4 kelas kita akan jadi tak formal because kita biasa. Begitu juga dengan alam maya ni. Mula kita rasa formal tapi lama-lama kita tak formal lah. Allah. Saya melompat sikit. Abang seorang tenaga pengajar juga Dulu saya mengajar dekat Suara. Saya mengajar dekat Suara selama 4 tahun lah sebagai part-time lecturer kat sana. Tulisan kreatif dan juga mengajar dekat bengkel penulisan yang dianjurkan oleh persatuan menulis. Di Johor ada, di Kuantan ada. Bengkel-bengkel kecil lah, student bukan 20 orang, 10 orang macam tu lah. Tak, bukan student besar. Dan menggunakan bayar pun abang ada membuat beberapa bengkel penulisan kreatif kan? Even sebelum PKP? Sebelum Maya pun ada, cuma kat Maya ni biasanya kita bukan ajar secara dalam skala yang besar. Maknanya dalam bentuk student yang besar, kadang tu 2 orang, seorang. Dia lebih kepada klinik lah. Klinik maksudnya kalau dia buat lirik ataupun dia buat puisi, dia minta saya komen, saya komen secara direct melalui media sosial dan dia akan menerima secara direct lah. Mana kadang tu saya suruh dia baca sekarang gitu kan, saya suruh baca. Okey, cuba kau betulkan part ini. Mengajar macam tu, maknanya klinik dia bukan bengkel. Klinik maknanya kita betulkan balik apa yang tak betul dia buat tu. Lebih kepada klinik lah. Dia bukan kepada bengkel lah. Abang Siso adalah seorang yang setelah bertahun-tahun ni seorang penulis kreatif, performer, penyajak, pemuisi. Memang abang telah melalui kehidupan sebagai orang ini. Melalui kehidupan sebagai seorang ini. Sebenarnya abang baik tak dulu dengan arwah Zubir Ali? Zubir Ali, saya kenal dia, tapi tidaklah begitu rapat. Tapi tidak pernah bermusuh. Tidak begitu rapat dan tidak pernah bermusuh dan ada beberapa benda yang memang ada percanggahan pendapat lah. Percanggahan maksud saya kerana
bukanlah pencanggahan yang apa tu yang tidak baik. Cuma dari segi apa ni, ideologi. Kalau dalam politik ideologi lah. Dia ada ideologi dia, saya ada ideologi saya. Sebab dia lebih apa ni melihat apa ni, kalau lagu puisi itu boleh melihat pada seni yang terlalu indah. Tapi saya melihat seni itu untuk cari makan. Carma. Dia duduk biasa. Carma itu cari makan. Tapi secara pengamat, kita sebagai pengamat, saya tak langsung kita juga jaga kualiti. Walaupun kita carma dengan apa yang kita buat, tapi kita juga jaga kualiti. Because pertama sekali kita tidak apa ni, tiap karya kita tu memberi inspirasi kepada orang lain untuk berkarya. Dan macam dia apa ni, kepada keindahan itu. Jangan diubah. Jadi dia ada pencanggahan itu. Tapi kami masih lagi boleh berawam, boleh bertampar. Kadang-kadang tu kalau lagu dimasuk tanding, kadang saya jadi juri. Dia tanya saya, kenapa lagu kalah? Saya bagilah reason kenapa lagu kalah. Maksudnya macam tu. Kadang tu saya kata, tahun ni kau jangan masuk tanding lah. Saya kata, payah aku ambil juri. Kenapa tak? Bila kau masuk tanding, walaupun lagu kau tak sedap, kalau lagu kau kalah, orang kata juri tak betul. Tapi lagu kau tak sedap. Kalau kau menang pula, orang kata Asyik Zubir Ali maksud. Jadi adalah benda itu. Tapi kita tegur dalam bentuk kawan, bukan dalam bentuk apa ni, dalam bentuk kedudukan manusia, tak. Bukan dalam bentuk dia peserta, saya juri, ataupun saya peserta, dia tak. Kita tegur dalam bentuk kawan. Begitu juga dengan apa tu, dengan peserta yang lain kan. Tahun ni kau jangan masuk tadi lah. Payahlah pula aku sebagai juri. Okey bang, saya tak masuk. Saya makan macam tu. Bukan apa. Kita tak nak. Kalau contohlah, kalau contoh misalnya Ed masuk tanding. Orang tahu Ed dengan Siso ni baik. Macam mana Ed tak boleh menang? Ed kan kawan Siso, jurinya Siso. Walaupun lagu tu bagus, jadi mangsanya lagu tu. Betul. Kan? Kalau kata, dia nak nampak tak? Dia ada risiko kat situ. Kalau apa ni, kalau misalnya lagu tu kalah, apalah Siso, awak sendiri pun pergi kalah. Nampak tak? Dia ada efek. Dia ada kesan dalam diri situ. Ramai orang tak berasa benda. Tapi saya kata benda ni apa ni, perlu kadang kita perlu talk. Bukan maksudnya kita tak bagi dia masuk. Boleh, tapi kalau dah menang 2-3-4 kali tu, bagilah boleh masuk. Bukan berarti kita menafikan yang bakat dia, tak. Cuma kita tak nak nanti juri yang lain akan susah. Jadi misalnya Siso, tahun ni you jadi ketua juri ya. Alamak, semua tu aku kenal. Macam mana tu? Dia ada risiko tu. Lagu bagus, kalau kita bagi dia menang, ada Siso, kawan dia, mestilah lagu si Ed tu menang. Nampak tak? Walaupun lagu tu memang bagus, memang patut menang, tapi orang akan pertikaikan kemenangan itu kerana Ed adalah kawan Siso. Itu masalah itu. Masalahnya industri kita ni kecil. Jadi dia pusing orang tu. Ada pusing. Memang ada kat situ. Maknanya kita boleh bilang dengan tangan bahawa pencipta lagu tu tak ramai. Lagu pusing-pusing situ. Arranger pusing-pusing orang tu. Music pusing-pusing orang tu. Tak ramai. Jadi saya tak langsung industri kita ni, dia color tu tak banyak. Tak banyak color. Betul. Kan? Kita nak sampai 7 color macam pelangi payah. Pusing balik. Dia dekat situ je. Dekat situ je. Paling banyak pun 4 jenis muzik aja yang kita keluar. Pop, rock, hip hop dan apa ni, lagu-lagu yang agak indie. Bunyi etnik. Lain tak ada. Kita tak dengar blues, kita tak dengar reggae, kita tak dengar jazz, kita tak dengar R&B. Kita tak ada muzik tu dalam industri kita. Sebab orang buat lagu ni kurang, arranger dia pun kurang. Mana arranger tu juga. Betul. Itulah industri kita. Betul lah dia. Tadi tu pasal bila saya sebut pasal Zubir Ali tu, saya langsung tak terfikir apa-apa pun ataupun pencanggahan ideologi tu semua saya tak tahu. Cumanya saya nak share dengan abang. Sebulan 2 bulan sebelum Zubir Ali meninggal dunia, arwah ni meninggal dunia, saya ada mesyuarat dengan dia. So selepas pada mesyuarat tu,
dia ada cakap satu perkara yang sampai sekarang saya akan ingat, malah sampai masa yang akan datang saya akan ingat. Dia cakap, dia kan pensyarah dekat UM kan. So dia cakap, aku dah tak nak ajar lagi budak-budak aku cara untuk menulis sajak atau puisi. Yang tu diorang boleh belajar sendiri kat buku ke, cari kat mana-mana ke, diorang boleh ajar. Apa yang sekarang aku nak ajar pada budak-budak aku adalah bagaimana untuk hidup sebagai seorang penyajak. Bagaimana untuk hidup sebagai seorang penyajak. Lepas tu saya pun curious, saya tanya dia, Abang Zubir dah kenal saya, dah tengok saya, kita dah selalu bergaduh kat mesyuarat dan sebagainya, gaduh-gaduh pemikiran lah. So abang rasa saya hidup sebagai seorang penyajak ke tak? Tak. Gaya hidup kau bukan sebagai seorang penyajak. Gaya hidup kau ni sebenarnya seorang penulis lirik. Sebelum tu saya malu nak cakap saya penulis lirik. Sebab apa? Dia penulis lirik ni dia kelas bawahan pada saya lah. Dia kelas bawahan. Pencipta lagu tu kelas atasan. Penulis novel, penulis lirik, penulis skrip itu kelas atasan. Dia cakap, engkau penulis, gaya hidup kau penulis lirik. Sebab apa? Engkau banyak bereksperimentasi, dia cakap. Masa tu saya terduduk, saya terasa humble dan saya di masa yang sama saya ada satu kesedaran lah. Dari kata-kata Zubir Ali tu. Saya 2-3 bulan lah. Lepas tu ada tu dia pun meninggal dunia. Tapi sempatlah dia beri kata-kata tu pada saya. So merujuk pada kata-kata P.Ramlee Zubir Ali ni dan melihat Siso tu sendiri. Siso tu ialah orang yang hidup sebagai seorang penyajak, penulis, performer. Sejauh mana abang boleh lanjutkan lagi kata-kata Zubir Ali ni? Boleh? Okey, sebenarnya melihat penulis lirik itu sebagai golongan yang kedua ataupun ketiga ataupun ke-14 dalam industri muzik ada salah sebenarnya. Sangat-sangat salah. Dan saya kalau dia cakap dia menjadi lepas saya arwah saya akan kata no, salah. Sorry, itu pada tanggapan saya lah. Selama tu tanggapan saya macam saya ni orang kelas kedua je di kalangan para muzik. Okay. Dia macam ni. Bagi saya penulis lirik adalah orang yang sama kelas dengan pencipta lagu. Because dia simple aja. Royalty bayar sama banyak kan. 50-50 kan. So level dia sama lah. Cuma segelintir masyarakat kita, segelintir media elektronik tidak melihat penulis lirik itu orang yang penting dalam industri. Sebab saya perhatikan kebanyakan apabila ada juara lagu atau pertandingan cipta lagu, bila kuat lagu menang, yang kamera akan cari ialah penyanyi lagu. Dia berbeza dengan Barat. Barat dia akan cari penulis lirik dan pencipta lagu. Penulis lirik dan pencipta lagu dulu akan naik ke pentas, baru penyanyi naik. Kita di sini tak. Kita penyanyi ni lagu tu naik. Apa hak dia untuk naik ke pentas, sedangkan itu pertandingan untuk pencipta lagu dan penulis lirik. Pencipta lagu dan penulis lirik dia dapat 50-50. Dia dapat 50-50. Bayarannya. Maknanya dia sama level. Cuma bezanya ialah dari segi kata bereksperimen. Memang kita sebagai penulis lirik kita akan bereksperimen. Bereksperimen bukanlah untuk merosakkan lirik ataupun memecah kepala kan penyanyi, tak. Maksudnya kita senantiasa untuk cipta sejarah. Kita nak cipta sejarah. Maknanya bila kita buat, okey, aku buat lagu ini. Bila aku buat lirik macam ni. Kita mahu mencipta sejarah. Kita bukan untuk cari nak nama lagi. Level kita lah. Betul. Letakkan level sama untuk cari nama lagi kan. Mesti nak buat sejarah. Maknanya something yang 10 tahun akan datang orang ingat, lagu sama yang buat lirik tu, ingat lagi tak? Lagu tu memang aku suka lirik. Sampai sekarang tak boleh pukul. 10 tahun akan datang orang kata begitu. Maknanya kita pada awalnya memang kita mencari nama, kemudian kita akan mencipta sejarah. Tapi level kita sekarang adalah level untuk mencipta sejarah melalui karya kita. Dan saya rasa pada awalnya memang kita tidak nafikan kita buat lirik pada awalnya hanya untuk cari nama dan cari makan. Tapi pada lama-lama kita akan terfikir bahawa kita mesti buat satu sejarah. Begitu juga bila bila Pangah panggil saya buat lirik untuk lagu raya, saya panggil balik lagu raya, dia selalu minta, dia kata
cuba buat lirik yang boleh memberi inspirasi kepada orang. Pada awalnya saya terfikir inspirasi macam mana? Adakah lirik itu membuat orang suka tu lirik ataupun suka berlagu? Dia kata tak. Dia kata bila orang dengar lagu kau, orang nak balik kampung. Bila orang dengar lagu kau, orang rindu ke mak dia. Bila orang dengar lagu kau, orang rasa ya Allah besarnya Tuhan tu. Dia nak macam tu. Jadi kita sebagai sendiri, kita ada visi kita. Kita ada tugasan kita untuk menyampaikan sesuatu yang lain. Jadi sekarang ni kalau dulu zaman era 70-an, 80-an, 90-an bila sebut lagu raya, dalam dirinya mesti ada lemang, ketupat, rendang, nasi baru, baju baru kan. Sekarang tak ada dah. Maknanya perubahan zaman itu menjadikan penulis lirik mencipta sesuatu yang baru untuk generasi akan datang. Mungkin 10 tahun akan datang kita tak tahu dah lirik lagu raya macam mana, kita tak tahu. Sekarang ni mungkin lagu raya akan keluar banyak kisah COVID-19. Sebab apa? Suasana COVID-19 itu menguasai suasana puasa kita dan raya nanti. Mungkin lirik raya kita mungkin akan mengisahkan tentang COVID-19 ni, tak boleh balik kampung, rindu ke rumah bapa, nak balik tak boleh COVID-19. Mungkin akan benda itu tak meriah raya. Mungkin akan wujud lirik-lirik macam itu. Tapi bagi yang macam ini saya tekankan, saya lah. Ed pun mungkin sama, mungkin apa juga penulis lirik lain pun. Mesti kita nak buat sesuatu yang boleh mencipta sejarah, meninggalkan kesan kepada penulis lirik yang lain. Sebab itu tugasan kita dah sekarang. Di peringkat umur sekarang, itu dah tugasan kita. Mencipta sesuatu yang baru yang boleh menjadi sejarah, yang boleh jadi bahan rujukan kepada penulis-penulis akan datang. Perfect abang. Memang itulah dia. Saya ingat perbualan saya dengan mula-mula saya kenal dengan Helen Yap. Belasan tahun yang dulu. Dia seorang music director. Lepas tu dia cakap pada saya, aku ni sekali-sekala aku akan berhenti jadi music director, aku akan tumpu kepada composition untuk menulis lagu. Sebab menulis lagu tu sejarah. Saya dengar terpukau saya, memang betul lah, macam dan sekali lagi abang pun mengiyakan kenyataan penciptaan lagu ni ialah sejarah. Kadang-kadang satu lirik yang kita buat tu, macam contoh lagu Kopratasa. Sorry lah kalau saya salah siapa yang mencipta lagu tu. Macam lagu Masihkah Kau Ingat contohnya kan. Setiap kali saya dengar lagu Masihkah Kau Ingat tu, setelah beberapa ketika tak ingat, bila saya dengar je lagu tu, dia akan kembalikan ingatan saya seperti sebuah mesin waktu tau. Terbang 30 tahun sudah ke sebuah bilik kecil yang pernah saya huni dulu di Taman Permata dan mendengar radio sama-sama belajar kan. Dan sama-sama belajar. Ya. Dan visual yang datang pada mata hati saya sangat jelas, macam mana katil saya, macam mana bau kepam milik orang bujang bercampur dengan bau rokok, bagaimana suasana hening malam tu, lepas tu ada Popok dan Tutu, Omar Osman. Dia sangat clear. Jadi sejarah yang saya lalui itu bukan hanya dirakam oleh otak saya, tetapi oleh lagu tu yang merakam sejarah saya. Padahal orang tu yang merakam lagu tu. Tapi lagu tu merakam saya. Jadi magic itulah bang. Dan lebih lagi kalau ada lirik-lirik yang terkeluar tu kan. Masihkah kau ingat? Aku masih ingat lagi 30 tahun sekarang, aku masih ingat lagi bilik aku tu macam mana. Macam mana penampilan tiga orang. Sebab lagu tu sebenarnya banyak memberi inspirasi kepada penulis lirik lain. Dan Jui sangat suka yang lirik itu. Dan saya melihat selepas lagu itu keluar, Masihkah Kau Ingat tu ada lagi dua lagu. Selepas Masihkah Kau Ingat. Masih ingat tak lagi satu hari. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Lagu yang kedua tu Nasir Wahab Masih ingat tak lagi satu Nasir Wahab. Kemudian Masihkah kau ingat? Jadi, tak ingat kumpulan apa, tapi kumpulan tu memang popular. Nampak tak? Masihkah kau ingat tu menjadi, masih kau ingat tu menjadi dua, ada lagi dia panggil lagu rantaian lagu lain.
Selepas lagu Masih Kau Ingat itu ada lagu ya, lain. Faham. Jadi maknanya lagu itu dia memberi inspirasi kepada penulis lirik untuk melahirkan lagu lain yang konsep ataupun temanya lebih kurang macam Masih Kau Ingat. Itu maksudnya lagu itu dah jadi lagu sejarah, dah jadi lagu referen kepada orang lain untuk menulis. Dan kita sebenarnya kita perlukan tulis lirik untuk buat macam itulah, kita lagu untuk menjadi referen. Because kalau kita tengok sejarah dunia pun, satu karya yang besar akan jadi referen. Contoh misalnya, kalau kita tengok orang lukis potret, dia mesti referen dia Rembrandt. Kenapa mesti Rembrandt? Sebab lukisan Rembrandt tu memang banyak yang boleh dibuat referen. Padahal Rembrandt tu dah berapa tahun dulu. Contoh dia macam tu lah. Lagu pun sama juga. Dia mesti akan jadi, kita buat mesti ada target untuk menjadikan dia referen, rujukan kepada generasi akan datang untuk melahirkan karya yang lebih besar daripada karya itu sendiri. Contoh misalnya, Masih Kau Ingat tu, karya tu tak besar macam itu. Dia mesti menjadi referen kepada orang lain untuk buat lagu yang jadi lebih besar daripada lagu Masih Kau Ingat. Jadi saya tak langsung dia memberi perkembangan yang sangat positif kepada industri negara. Kalau orang nampak, kalau tak nampak orang nampak. Nampak macam mana kan? Betul. Itu yang kita nampak, yang orang nampak kita tahu. Maksudnya kita kat situ lah. Kita mesti tanam ingatan ataupun target kita macam tu lah. Okey. Dua perkara yang saya mesti tanyalah, mesti dapatkan daripada abang. Nombor satu, permulaan abang tu. Abang punya reference sendiri pada tahun 80-an dulu tu. Siapa abang punya reference 80-an dulu? Okey, referen dulu, saya banyak referen kepada Kembara, muzik Kembara, lirik kepada Esam Ishak, ABJ Adi, Abbas Hassan, kemudian Luqman S, Syuari Selamat. Itu antaranya. Sebab kalau kita macam Abbas Hassan, bagi saya Abbas Hassan bahasa sangat mudah. Perkataan diksinya atau perkataannya adalah perkataan yang harian. Tapi penggunaan dia untuk menyampaikan maksud itu, saya setuju. Betul. Misalnya, Syuari Selamat, dia ada bahasa-bahasa romantis dia. Ada bahasa-bahasa romantis dia yang kita tak terfikir itu Syuari Selamat tulis. Wajah Kesayangan Hamba je contohnya. Syuari Selamat tulis. Dan dia ada unsur romantis yang kita tak terfikir. Contoh misalnya Esam Ishak, kita banyak kalau kita perhatikan dia banyak tulis lirik yang bahasanya agak konotatif, agak berlapis dan mempunyai mesej-mesej yang di luar pada jangkaan kita. Dan dia bagi saya Esam Ishak ni bila dia tulis lirik, kalau lirik ketuhanan, kita akan dapat melihat bahawa Tuhan itu orang yang sangat kita sayangi melebihi seorang kekasih. Dan kita dapat bayangkan bahawa bila dia menulis cerita tentang Tuhan, beribarat Tuhan itu adalah kekasih dia yang sangat-sangat agung. Dan dia tidak melihat Tuhan itu sebagai pencipta alam, tak. Dia melihat kekasih yang sangat dia sayangi, yang sangat menyayangi dia. Dan itu kalau kita perhatikan diri dia, memang itu. Esam Ishak. Jadi dari situ saya perhatikan, tiga penulis lirik ini bagi saya memang referensi saya lah untuk saya menulis dan juga untuk saya melihat sudut penceritaan. Sudut penceritaan itu penting. Because Esam Ishak sudut penceritaan dia lain. Luqman S sudut penceritaan dia lain. Syuari Selamat sudut penceritaan dia lain. Jadi tiga-tiga ni mempunyai gaya bahasa yang lain, kemudian mempunyai sudut penceritaan yang lain, dan boleh kita buat refer jika kita menerima lagu-lagu. Jadi misalnya kita lagu-lagu pop biasa, pop cintaan. Referensi dia apa? Lagu-lagu Abbas Hassan, lagu-lagu lirik Abbas Hassan, lirik Syuari Selamat ataupun lirik yang tulis lain, Luqman S ataupun Amran Omar. Contoh dia macam tu. Contoh macam tu. Kalau kita nak lirik-lirik yang agak-agak super realism sikit, kita boleh pergi pada Lolok. Boleh. Lolok tu memang kita boleh buat. Contoh dia macam tu lah. Lirik-lirik yang kira avant-garde, Ed Samad. Kita kenal Ed Samad kan? Macam kenal lah. Yang maksudnya bagi saya semua tu ada bentuk dia.
Maknanya kalau contoh misalnya saya letak Ferry Selamat, Lukman S Amin Sahab, Jui, Samad kan. Serta dia penemu kurang. Kita tahu dah. Dia ni lirik dia macam ni. Dia ni lirik macam ni. Jadi bila ada bentuk itu, kita sebagai penulis kita boleh buat reference. Because kita tahu. Kalau kita dapat lagu macam ni, memerlukan lirik macam ni, okey ini dia orangnya. Kita buat reference. Contoh dia macam tu lah. Tapi bagi saya kita sebagai penulis lirik kita jangan keluar daripada apa yang dah kita bentuk supaya nanti kita jadi reference dan kita jadi sejarah lah. Kalau sama keluar tulis-tulis macam Jui, kau tak jadi sejarah sebab kau punya bahasa lain. Okey kau. Faham. Kan? Anwar Harun kita tahu lirik dia macam ni. Itu sejarah dia. Sejarah dia cerita. Kalau ditulis lirik macam Cuai Samad, dia bukan Harun Anwar Harun dah. Dia tak jadi diri dia. Baru dia akan jadi seorang, boleh dikatakan mungkin 5 tahun atau 10 tahun akan datang legend. Legend maksudnya orang yang kita boleh buat reference, yang boleh bercakap tentang, dan dia ada karya-karya besar yang boleh dia bercakap di mana-mana pun dia boleh bercakap tentang karya dia. Tak perlu dia ambil karya orang lain untuk bercakap. Dia ada karya dia sendiri untuk dia ulas ataupun untuk dia bercakap, untuk dia ajar kepada orang lain. Hairul Anwar Harun Ya, contohlah. Contoh antara penulis saya suka lah. Dan satu lagi bang, yang kita selalu terlepas pandang tahu sebab apa, kehebatan melodi dia. Yang dari sudut lirik pula kita selalu terlepas pandang. Saari Amri. Ya. Saya bila saya ni budak bandar lah kononnya. Konon je lah budak bandar. Jadi bila Saari Amri punya budak enggak lah. Bila time Saari Amri menaik dulu, saya macam berlawan dengan jiwa saya lah. Tapi lama kelamaan bila saya kaji balik, saya dengar melodi dia, saya kembali pada asal-usul akar saya, kemelayuan saya ni semua ni. Saya telah terbuka mata dan hati. Saari Amri punya lirik dahsyat sebenarnya. Ini pada sudut pandangan saya. Dia boleh menggunakan perkataan-perkataan, membentuk frasa-frasa tu dengan begitu mudah aja, macam effortless saja. Dan sedap pula tu dia describe emotion dia. Adalah satu penulis lirik yang bagus yang kita selalu terlepas pandang. Apakah yang abang boleh tambahkan lagi daripada kata saya mengenai Saari Amri? Okey. Saari Amri ni saya boleh samakan dengan Herman Tino. Herman Tino dia bagus. Ya bang. Ya Allah. Herman Tino contoh misalnya apa ni, Zapen yang tinggal. Masih ada lagi rumah lama tinggalan ayanda. Lirik dia very Melayu, nampak jiwa dia, nampak kampung dia tu. Bukan kampung yang kita kat kampung yang remeh tak. Kampung yang wow, inilah apa ni, dunia bangsaku. Ada dia contoh macam tu. Tangan kanan memberi sorokan tangan kiri. Malam ini malam Jumaat, luangkan masamu. Lirik dia dahsyat tu. Itu Herman Tino. Tapi dia tidak dikenali sebagai penulis lirik. Tapi dia boleh menulis lirik dengan bagus. Begitu juga dengan apa ni, Saari Amri. Dia terkenal sebagai pencipta lagu. Tapi dia juga penulis lirik yang bagus. Maknanya dia macam M. Nasir. Bila dia terdesak menulis lirik, dia tulis lirik akan jadi bagus. Dahsyat. M. Nasir kadang jarang dia tulis lirik, kadang kion, kadang lolok, kadang sebesar. Tapi bila dia tulis lirik, dia dapat lirik yang bagus. Betul. Ini juga yang macam Saari Amri. Kalau dia tulis lirik, dia akan tulis lirik yang bagus. Herman Tino pun sama juga. So, 3 orang dia bagi saya memang hebat. Yang mungkin kata Herman Tino, ya betul ni. Dia betul tengok diri dia. Tengok bahasa dia. Tengok bahasa dia. Mana dia ada something yang kata orang Kedah, lirik dia bukan lirik lagu. Lirik dia bukan lirik menghayalkan. Ada something. Tengok siapa yang tinggal. Apa ni, bila tangan memberi tu, kemudian apa lagi, malam Jumaat. Malam Jumaat kalau orang dengar, memang orang kata aku boleh cerita pasal malam Jumaat, malam permintaan dekat kayu ibu, tapi tak. Dia hikmah malam Jumaat tu dia cerita diri dia. Itu dia. Itu maksudnya dia punya benda yang perlu kita tengok sebelum apa ni, sebab
Saya bila buat rujukan, saya bukan mencari sesuatu yang saya terbayang, saya cari sesuatu yang benda tak terbayang. So, misalnya kita katakan berfikir di luar kotak. Saya melihat sesuatu yang di luar kotak berfikir saya. Macam misalnya apa lirik Sama tu bukannya bagus. Betul ke tak bagus? Kenapa tak bagus? Saya akan tengok. Terus saja, di mana bagus? Bagus menurut pandangan saya dan tak bagus menurut pandangan dia. Jadi kat situ kita akan nampak sebab kita tidak boleh melihat orang jahat itu pada jahatnya. Yep. Kita kena tengok jahat. Sisi baik dia macam mana? Sisi baik dia macam mana? Sebab orang jahat simple je. Orang jahat tu, kalau kau jumpa orang jahat kan, Sisong kau ni jahat nak mampus. Mati nanti masuk neraka kau. Mau ditampaunya kau. Maknanya, dia masih lagi takut pada mati. Dia masih pergi ingat Tuhan. Jadi ada sisi baik dia. So kita kena tengok sisi baik dia. Kalau misalnya diri kata buruk, kita tengok sisi bagusnya dekat mana. Mesti ada. Sebab saya percaya, tak ada pun lirik yang nak tulis lirik tak bagus. Dia bisa tulis lirik yang bagus. Cuma kita je nampak dengan tak nampak. Bagi saya lah. Macam mana abang boleh ketemui Hermantino tu secara tak sengaja tu, ataupun abang memang buat research terjumpa Hermantino? Ataupun memang abang minat dengan lagu-lagu dia dulu? Curious tak tu? Hermantino dulu saya memang minat dengan dia. Tapi waktu itu saya tak minat pada saya tak fokus kepada lirik waktu tu. Mana saya nulis lirik, saya tak fokus lirik. Saya kalau saya minat lagu tu, saya minat lagu je. Saya tak ambil kisah pasal lirik. Sebab apa? Masa itu bagi saya lirik yang bagus, saya lirik ABJ Adi, SMA Sahab, Hasan bagi saya waktu itu. Tapi bila saya dengar balik, bila saya terlibat kerja dengan RTM. Bila saya terlibat kerja dengan RTM, bila terlibat kerja dengan RTM, kita akan dapat lirik dulu. Kita akan dapat lirik untuk kalau kita nak rakam semula, kita akan baca lirik, kita akan bagi verse ni siapa nak nyanyi, verse ni siapa ni. Ni masa kita bahagi-bahagi tu, kita baca. Macam, dahsyatlah lirik orang tua ni. Aduh, dahsyat masa ni. Dari situ saya mula melihat ke dalam beberapa lirik dia. Supaya saya lebih nampak, lepas sampai dah dia keluarkan album Ram-Ram, sampai yang tinggal tu saya tengok, alamak, dahsyat betul lirik ni. Bila saya dengar, saya dapat terbayangkan bau abah saya macam mana. Bau rumah, suasana kampung macam mana. Bau jerami kena bakar macam mana. Bau rumput kena bakar macam mana. Itu maksudnya lagu tu, lirik tu memberi rasa kepada kita untuk melihat semula suasana kehidupan kita asal, supaya kita tak lupa pada yang asal. Walaupun kita berada sekarang di bandar, supaya kita tak lupa yang asal. Itu maksudnya diri yang boleh bentuk mengingatkan kita, menguatkan jati diri kita. Menguatkan jati diri. Itu maksudnya lirik yang bagus. Lirik yang kita lupa, hari ni kita ingat, lusa kita lupa, memang tak bagus tu. Jadi dia tak bagus tu. Betul lah. Okay bang. Abang datang daripada zaman 80-an, satu masa di mana penghijrahan ramai orang-orang daripada luar bandar ke bandar. Jadi penghijrahan akan sentiasa membawa pemikiran-pemikiran baru lah. Dalam tulisan 80-an, Samin Sahab, abang sendiri, PM Nasir, dan kita akan nampak satu di samping lagu-lagu cinta, ada lagu-lagu kehidupan tu sendiri, bagaimana kehidupan yang baru pada para penghijrah ni, lampu neon, dikelilingi oleh orang ramai, traffic jam dan sebagainya. Perkara ni nampak dengan tulisan masa 80-an dan 90-an pula, di mana orang yang 80-an dulu dia semakin dewasa, dia semakin tua, semakin meningkat usia, macam Samin Sahab dan abang sekali semua, yang mana satu kesedaran baru telah timbul pada penulis 80-an, di era 90-an. Mereka bercakap pasal ketuhanan, double meaning dalam penulisan mereka, kematangan lah. Lepas tu bila masuk generasi 2000-an, yang mana saya bermula juga, walaupun saya dah umur 30-an, sifat-sifat perjuangan kehidupan tu dah hilang lah bang. Dia dah hilang. Jadi sekarang ni anak saya pun dah, yang besar-besar pun dah umur 20-an, dan saya pun tanya diorang, kalau korang cipta lagu mengenai zaman korang, apa yang mungkin korang perceritakan? Because apakah jenis perjuangan yang korang akan lalui? Di tahun 2000-an dulu sebelum saya terfikir kenapa lagu-lagu aku semua lagu-lagu cinta lara je, cinta monyet je. Dan kalau aku
bila aku approach lagu-lagu cinta, aku kena cari sudut pandang yang baru. Because selain lagu cinta, aku tak ada benda lain lagi yang aku boleh perucapkan dan perceritakan dalam perceritaan kita. Jadi pada pendapat Abang Sisto, apakah perjuangan penulis-penulis lirik baru sekarang ni yang usia 20-an, selain daripada nak mula lagu cinta, apakah yang mereka boleh tulis dalam lirik mereka? Untuk akan datang ke yang dah sedia ada. Untuk sekarang ni, untuk orang sekarang ni, untuk penulis sekarang ni. Because dari segi perjuangan diorang dah segalanya dah ada dah, infrastruktur dah wujud. Macam tak ada satu perjuangan yang jelas kecuali perjuangan rohani mereka, pergelutan mereka dalam social media dan sebagainya. Apa pandangan abang? Okey, kalau kita tengok dia bermula pada cinta muka buku. Okey. Cinta muka buku negara ni. Dia dah start dah mula melihat suasana apa yang ada di media sosial sebagai bahan untuk bercerita. Dan tapi kebanyakannya sekarang yang banyak menulis lirik lah, dia menulis apa yang dia nak tulis. Dia tak bersandar kepada apa yang dia melihat ataupun yang perlu dia ketengahkan. Contoh misalnya kalau kita melihat seorang seorang pengemis, kan? Kita mungkin akan pengemis itu akan memberi inspirasi bagi kita untuk tulis lirik tentang pengemis muda, contoh kan? Lirik SMS1 ni pasal pemuzik jalanan. Mungkin dia tengok orang-orang buta main muzik jalanan tu memberi inspirasi. Maknanya itu adalah yang dia nampak untuk dia tulis. Budak sekarang dia mungkin tak nampak benda tu. Mungkin tak nampak benda tu, dan dia nampak bila dia keluar dia akan nampak suasana yang ada, yang dia nak semua ada. Dia nak makan boleh pergi makan fast food dekat mana-mana. Nah, kemudian kawan dia ialah gadget, dia buka apa saja yang dia nak. Jadi kalau dia orang kreatif, dia boleh melihat sudut buruknya benda-benda tadi. Sudut buruk gadget tu apa dia? Yang dia boleh ceritakan. Bagaimana gadget itu boleh menyebarkan fitnah, kan? Gadget itu boleh mendekatkan orang yang terpisah. Gadget itu boleh memudahkan berita sampai dengan cepat. Gadget itu boleh menjadikan berita itu lebih benar daripada yang tak benar. Kalau dia orang kreatif. Tapi oleh kerana dia tidak melihat benda itu, dia lihat handphone, game WhatsApp, Instagram itu aja. Lepas tu Facebook. Dia tak melihat benda lain. Jadi ceritanya pun tentang itulah. Dan saya percaya kalau dia orang kritikal terhadap apa yang dia nampak. Contoh misalnya COVID sekarang, dia kritikal bagaimana ada orang yang terpaksa jalan kaki untuk tak dapatkan bantuan makanan. Dia jadikan cerita. Sebenarnya cerita dia tak susah. Kita melihat orang itu, kita masuk dalam perasaan orang itu dan kita lahirkan perasaan itu melalui tulisan. Saya tak langsung kita dah mewakili perasaan itu. Bayangkan kalau diri kita berjalan 10 km untuk dapatkan bantuan makanan, kemudian boleh tangkap saman 1000, apa kita rasa? Rasa itulah kita tulis jadikan lirik. Kan? Contoh dia macam tu. Suasana sekeliling itu ada bahan untuk ditulis liriknya. Cuma kita tidak melihat secara kritikal untuk kita tulis dengan bagus. Sebab kita generasi sekarang dia tak melihat itu. Saya rasa dia orang tak takut pun pasal COVID. Tak takut pun. Kalau kita kata kalau kita kata okey, sekarang hari ini awak boleh keluar pergi makan kat fast food, janji pukul 10 balik rumah. Dia orang keluar tak pakai mask pun, tak pakai tutup muka, boleh keluar macam tu. Sebab apa? Dia enjoy. Maknanya dia tidak takut pada itu. Sebab apa? Dia tak tahu sejarah sebelum ini. Kalau kita tahu macam yang pernah berlaku 1 tahun dulu, 2 tahun dulu, 3 tahun dulu, kita mungkin rasa benda ni COVID-19, bahaya ni, kita mungkin takut untuk keluar. Tapi mereka tak tahu benda tu sebab mereka tidak melalui dan tidak baca pun sejarah itu dalam handphone dia. Dia tak baca. Macam kita baca. Alamak, 1 tahun dulu ada dah berlaku ni, 2 tahun dulu dah berlaku.
kita baca tapi dia orang tak baca. Sebab dia simbol macam ni lah. Anak saya, lelaki, ada dua orang. Ada dua orang yang normal lah. Dia ada seorang yang OTU, yang normal ada dua. Dia, saya tak tahu masa bila dia dengar lagu Korea. Sampai semua lagu Korea bila keluar kat TV, dia tahu dia ni. Macam mana? Dia tahu. Dan kalau dia penulis lirik, dia akan translate aja lirik Korea tu ke bahasa Melayu. Dan begitu juga dengan pencipta lagu muda sekarang. Dia tu je. Dia tak perlu fikir benda-benda tu. Macam kita tak. Macam kita bila kita kata orang bagi lagu, kita nak macam pasal apa? Lagu Sari Amri. Macam mana aku nak bagi kuat lagu Sari Amri menjadi satu lagu yang hebat. Kita akan fikir macam tu. Kita pun buat lirik yang dahsyat untuk lagu Sari Amri. Dia ambil gitar, dia orang ambil gitar buat lagu. Kita apa nak buat, buka Facebook, tengok agenda dia pun buat pada saya tu. Dia tak buat cerita berdasarkan kepada apa yang berlaku sekeliling dia, di luar masyarakat dia, dalam masyarakat dia. Dia buat berdasarkan kepada apa yang dia dengar dan dia nampak dekat media sosial. Itu bagi saya lah, betul tidak tu Allah Alam lah. Faham. Tapi bagi abang seorang yang telah berkerjaya sekian lama, abang mempunyai authority untuk berceritakan pendapat abang. Because abang ada pengalaman dan pengetahuan di dalamnya. So, sebab tu orang patutnya sedikit sebanyak mesti dengar. Bila abang bekerja dengan Pak Ngah, saya pernah buat satu je lirik untuk Pak Ngah. Kurang daripada setahun sebelum dia meninggal lah. Satu lagu lirik raya Wani Hasrita. Jadi bila saya buat untuk Pak Ngah, saya mengalami masalah apa tau. Orang yang dah buat untuk Pak Ngah ni ialah Hairul Anwar Harun. Dia telah membentuk satu mold, satu gaya penulisan yang tersendiri dalam irama etnik tu, etnik kreatif tu. Lepas tu ada orang macam Cik Kem. Dan abang jugalah yang telah membentuk satu gaya penulisan yang tersendiri dalam etnik kreatif mold Pak Ngah. Jadi apabila saya datang untuk tulis untuk Pak Ngah, saya mempunyai dilema. Laluan yang Hairul Anwar Harun, Siso, Cik Kem telah lalui, telah membentuk satu print, satu chop yang tersendiri, yang sangat kuat. Jadi kalau saya nak pergi dengan Pak Ngah, saya kena elak daripada ikut tiga jalan ni. Kalau tak, nanti saya akan tenggelam, ataupun saya akan jadi ordinary aja, ataupun saya menjadi tiruan yang tidak berkualiti. Dah lah palsu, lepas tu palsu yang third grade pula tu kan. Jadi saya cuba ikut jalan saya sendiri dan sebenarnya saya gagal. Ini cakap pasal Pak Ngah. Sebenarnya dengan M. Nasir pun saya mengalami keadaan yang sama. M. Nasir sendiri adalah penulis lirik yang dahsyat, dan sebelum tu ada S. Amin Sahab, ada Bob Lokman, ada pelbagai lagi dan Pion semua Pion dan Lolok. Jadi kalau saya saya banyak buat lirik untuk M. Nasir. Kalau saya ikut laluan diorang ni, saya akan jadi palsu, kerja-kerja fake yang tak original, yang lemah. Jadi saya cuba buat laluan saya sendiri. Kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tak berjaya. Tapi dengan Pak Ngah, saya fail teruk. Memang saya tak boleh. Dan sudahnya saya dengar nasihat Pak Ngah, saya ikut balik apa mood yang ada. Kalau nanti mungkin abang boleh dengar lagu Wani Hasrita, saya lupa tajuk dia apa. Dan Pak Ngah dia suka menggunakan perkataan berganda tu. Macam mengindang-ngindang, perkataan yang banyak perkataan berganda. Ini pengalaman saya lah. Dan apakah lagi yang abang Siso boleh kongsi cara untuk menulis dengan Pak Ngah? Okey. Pak Ngah pada awalnya dulu dia tak tahu sangat pasal perkataan berganda ni. Dia tak tahu sangat pasal perkataan berganda ni. Saya yang berkenalkan kepada Pak Ngah perkataan berganda. Ya ke? Kerana Pak Ngah waktu itu dia memang suka pada lirik Hairul Anwar Harun. Memang kita tak nafikan.
Kerana semasa Hairul menulis lirik pun banyak panggah tanya saya lirik tentang lirik Anwarul dia okey tak, kemudian tajuk sesuai tidak kan. Macam Cindai tu saya yang bagi tajuk asal dia bukan Cindai. Tajuk asal ni memang teruk sangatlah. Saya kata lagu ni bila dengar kan Cindai, tajuk dia Cindai. Satu word dia Cindai. Mula dari situlah Panggah suka tajuk pendek. Cindai, Balkis, Nirmala, dia suka. Dari situ. Maknanya dia, bila saya bagi contoh pendek. Begitu juga pun dengan perkataan banda. Sebenarnya perkataan berganda ni saya perkenalkan kepada dia kerana lagu perkataan banda ni dah dipakai banyak oleh penulis dulu. Zaman-zaman Yusuf F, zaman-zaman Sukir Said tu dah ada perkataan banda. Cuma kita tak gunakan. Kenapa kita tak gunakan? Bila kita rasa janggal untuk digunakan di zaman sekarang. Maksudnya di zaman Pak Angah tu kalau kita guna perkataan berganda janggal. Tapi apa ini bila saya pakai lagu untuk lagu raya saya pakai untuk dia. Bila saya pakai Angah kata kata berganda ni okey tak? Saya kata okey. Macam mana kata okey? Bila kau sebut acap kali dia akan jadi promosi pada lagu. Promosi lagu pada. Orang tak ingat tajuk tapi orang ingat kepada kata berganda. Lagu apa tu yang sebut bergendang dendang lagu. Nampak tak? Jadi dia kalau orang-orang dulu dia tak sebut tajuk. Sebab itu kan ada tajuk tu kita dengar macam biar betul rebutan Aceh. Tajuk lagu rebutan Aceh. Apa makna tajuk lagu tu? Tapi oleh kerana dalam lirik asalnya ditulis ayat awal dia rebutan Aceh. Jadi dia panggil lagu tu rebutan Aceh. Padahal dia mungkin tajuk lain. Jadi saya perkenalkan kepada dia tentang banda, maka keluarlah lagu-lagu yang lirik Pak Angah yang menggunakan perkataan berganda. Cuma Pak Angah ni dia bagi saya dia suka suatu yang baru yang ada, tapi baru yang nampak Melayu. Baru yang nampak Melayu. Maknanya kecuali misalnya kalau saya kadang saya tanya dia, kau nak dalam bentuk pantun ke, bahasa birama ke, ataupun dalam pola syair? Tanya dia. Dia kata aku nak dalam pola syair. Tapi aku nak syair dia cakap, aku nak syair. Pola. Saya akan buat pada pola syair. Kadang ini aku nak pantun dia. Kau buat 4 pantun. Ramai-ramainya kat sini, yang ramai ni aku nak kau buat ganda. So, saya akan tanya dia, kau nak cerita buat pasal apa? Dia aku nak cerita pasal air raya. Okey, saya akan cari yang tajuk raya tu apa. Saya akan sajakan dia. Okey, aku gunakan perkataan ganda untuk ini. Aku gunakan perkataan berganda tajuk lagu. Manis-manis lebaran. Manis-manis. Maksudnya macam tu. Tajuk lagu ni manis-manis lebaran. Maksudnya macam tu. Sebab dia dah macam Pak Angah, dia dah bagi dah suku kata dia dah bagi dah apa ni word-word yang rendah, sesi masuk je. Mudah. Cuma bagaimana kita nak masuk dalam melodi dia tu. Sebab Pak Angah ni macam ni, kalau kita dengar melodi guide dia, kadang-kadang kita tengok yang dia suku kata tu 4. Kita dengar macam ada 6. Itu buat kita confuse. Jadi kita ikut apa yang kadang-kadang dia tulis 4 tapi kita dengar macam ada 6. Rupanya yang 2 terlebih tu adalah cengkok, lenggok. Begitu juga dengan S-Atan. S-Atan pun sama juga. Kalau punya terlebih tu cengkok. Cengkok dia. Note dia lah yang confirm dia. Tandadan tu cengkok. Contohnya macam tu. Jadi bagi saya kalau untuk menulis lirik lagu Pak Angah, sebenarnya saya bukanlah pada awal penciptaan lagu dia, saya bukanlah penulis pilihan pertama dia. Penulis pertama dia ialah Hairul Anwarul, Loga dan Cik Kem. Tapi kerana dia saya ni jenis orang yang boleh tulis dengan cepat. On the spot pun saya tulis kadang-kadang dia so pada mana di rumah datang studio tiap ada lirik aku nak aku nak pakai sekarang sebab ni dia datang, dia bagi lagu, saya dengar lagu, saya tulis. Jadi oleh kerana saya cepat, dia kata deadline dengan kau boleh hari Rabu, hari Isnin dah dapat. Contoh macam tu. Saya cepat. Jadi sebab itu dia selalu panggil saya tulis. And then saya selalu kata kalau macam dia kata lirik ni tak kena tulis tak kena kan. Cuma kau nyanyi, dia pun nyanyi. Kat sini tak okey, saya ubah on the spot. Macam ni.
Dia punya macam ni kena tak? Kena sedap. Saya boleh ubah apa on the spot. Dan saya selalu datang ke studio, bantu dia untuk dia buat kedai. So, saya mudah dah dia. Jadi bila mungkin dia nampak saya mudah bekerja dan saya pun boleh luangkan masa untuk dia di studio bantu dia. Sebab itu mungkin dia banyak panggil saya sebab sendiri. Berkemungkinan macam tu lah. Dan saya boleh menyanyi. So, jadi kalau dia kata, sini tak kenal so, dia kata, cuba kau nyanyi macam ni. Boleh. Tapi aku tak boleh buat cengkok ni ya. Okey tak apa, aku buat lirik. Saya boleh betulkan. Saya boleh betulkan apa dia cari nyanyi dan saya boleh ubah lirik on the spot. Mungkin kerana itulah dia banyak apa ni, arwah tu banyak panggil sebab lirik dia. Abang lah di antara beberapa penulis lirik saja. Boleh hitung dengan jari dengan tangan sebelah penulis lirik yang boleh nyanyi. Saya sendiri kalau disuruh nyanyi jahanam lagu tu. Tapi saya cumanya macam saya boleh melakonkan cengkok tu je lah. Oh ni kalau nak nyanyi ni macam ni. Cengkok tu macam ni. Phasing patah dia macam ni boleh. Kalau nak record tak boleh. Itu banyak penulis lirik yang saya kenal semua rabak. Sebab itu kadang-kadang penulis lirik dia juga kena tahu juga benda-benda yang perlu dalam sebuah melodi. Contohnya misalnya phrasing supaya nanti dia boleh betulkan. Dia menulis tidak berdasarkan kepada apa yang dia tulis. Dia menulis berdasarkan pada phrasing dan phrasing melodi itu. Jadi saya tak langsung tulisan dia memang menepati melodi. Maksudnya dengan melodi itu duduk di cantik. Kan kalau tak kena dia boleh betulkan. Maknanya tak patut melodi kau macam ni. Patutnya na jangan kau buat na jangan. Patut melodi kau na ni kau ni na salah tu na jadi kena esok. Jadi kita tahu phrasing kita boleh betulkan. Penulis lirik kena tahu benda tu supaya dia mudah. Abang kalau nanti dia banyak tak dengan buat dengan M. Nasir? Dulu memang Kobratasan lah Kak. Saya cerita pasal Kobratasan. Kobratasan memang banyak bantu M. Nasir untuk terbit album. Tapi lebih pada album rock lah. Betul. Banyak daripada zaman BPR sampailah pada Search, Wings, kemudian ada apa lagi UC, banyak membantu M. Nasir untuk Bloodshed untuk menerbitkan album. So kita kenal kan. Saya kongsi cerita saya sekali lagi, jadi saya harap abang boleh sambungkan balik lah apa yang saya cakap ni. Bila saya buat untuk M. Nasir, kadang-kadang melodi dia bagi tu memang kita tak boleh nak confirm dia punya patah-patah dia. Kita tahu hujung dia dekat mana je. Dia punya chords habis kat mana, dia punya note akan habis kat mana je kan. Jadi kadang-kadang tu bila saya buat lirik untuk dia contohnya dia macam golek dia sendiri kan. Kita cakap apa sebenarnya melodi ni? Berapa patah perkataan ni? Jadi bila saya buat saya punya katalah dalam satu phrase tu, saya akan ikut seberapa tepat yang boleh dan separuh bahagian tu saya akan interpret sendiri apa melodi dia. Malah saya akan create melodi tu. Jadi bila saya dah tunjuk lirik tu pada dia kita nak record, dia sendiri pun tak tahu macam mana. Jadi saya akan nyanyikan bahagian tu. So boleh abang sambungkan pengalaman abang sendiri dalam cerita saya ni? Saya pernah dapat juga apa ni lirik M. Nasir ni. Dia bagi lirik bersama-sambung. Bagi dia kata macam mana aku nak buat lagu ni. Masa tu Bong yang buat arrangement. Lepas tu saya tanya dia, saya melodi kau ni yang mana verse yang mana chorus? Dia kata aku pun tak tahu. Dia kata kau pilih lah yang mana sedap ni, yang tak sedap kau buang lah. Dia kata macam mana aku nak pilih ni. Lepas tu saya dengar balik, saya panggil Bong bassist. Bong tengah lagu ni tengah Bong lah. Bong kalau ini jadikan verse ni. Yang ni jadikan chorus. Best ni melodi jadikan chorus. Di sini kita jadikan chorus. Jadi saya ubah balik. Lepas tu melodi macam yang kau cakap tak sure. Kan? Mana pergi melodi tu? Tak sure kan? Note pun tak jelas. Ada berapa? 3 ke 5 ke ada 10 kita tak tahu kan? Lepas tu bila saya tanya, note ni tak sure dia macam mana? Kau pakai logik je lah. Bila pakai logik tu maknanya kita tentukan. Logik dia akan pergi ke mana, ada berapa. Jadi ada juga yang berlaku macam tu.
Memang apa yang kau alami tu sama lah. Dia ada Betul. benda-benda yang Dia ada benda tu. pakai logik je lah. Dan hasil dia magic bang hasil dia Ya, macam satu sakti kan. Hasil dia tu dia jadi luar biasa. Dia macam, oi, aku sendiri tak terfikir benda ni. Jadi bila ini dilakukan oleh MNASIR kepada saya, saya gunakan pengalaman itu untuk bantu Pak Ngah. Ghazal Asmara, lagu Jamal, Ghazal Asmara. Bagaimana suara di tabir malam. Kan? Lagu tu Jamal bagi, tak ada instrumen. Bunyi ketuk, jak Jamal nyanyi. Lepas tu Pak Ngah kata, Pak Ngah call saya, "So, kau datang studio sekejap." Kenapa? Datang minum-minum, lepas tu kau bantu aku cakap. Kau datang minum kopi kat bawah dia naik ke studio. Aku nak tolong apa? Aku nak kau tolong aku betulkan lagu Jamal ni. Lagu Jamal Adila. Itu lagu apa je? Kau dengar lagu ni dia tu? Bunyi ketuk-ketak lepas tu bersambung. Ketuk-ketak bersambung. Dia sambung on the spot. Rekod sambung macam tu. Dia bukan bersambung apa ni betul-betul masuk apa ni wave edit tak ada. Sambung macam tu dia. Dia nak macam mana lagu ni? Saya tanya Bang. Dia nak ada unsur ghazal. Macam mana lepas tu dengar tu. Okey Mi. Yang ini jadi kampus. Ini letter A. Okey, letter A first half. Yang ini letter A second half. Yang sini ni chorus ni di sini kau masuk ghazal. Jadi buat dari rumah 4 jam baru siap. 4 jam dengan Pangah berkorona studio baru siap muzik tu. Muzik basic. Dah siap tu nak tahu macam tu. Cantik tu je. Tapi dia tak tahu kita 4 jam. Sebab dia macam mungkin zaman buat waktu tu dalam kereta. Tak tahu sebab bunyi macam dia ketuk something, mungkin ketuk steering ke apa benda tak tahulah. Mungkin dia pakai phone and then record. Mungkin lah. Saya dengar, saya bantu. Jadi pengalaman dengan Nasir tu, saya dengar balik lagu Jamal tu, saya pilih yang mana nak jadikan verse, yang mana nak jadikan chorus, kat mana nak letak Ghazal punya element kat mana. Saya kata Pak Ngah lah. Jadi pengalaman itu, pengalaman dengan Nasir tu saya bawa ke situ. Bantu Pak Ngah. Apa lagu tadi tu? Ghazal Asmara. Saya kena cari lagu ni. Ghazal Asmara apa ni lagu Jamal Billah nyanyi. Seperkara lagi bang. Banyak sebenarnya memang betul nak kena tanya ni. 3-4 jam tak habis ni Kang. Macam abang ni kan. Saya rekod bang kadang-kadang 2 jam, 3 jam dengan orang macam ni bang. Saya berasa aja. Tapi kalau bila abang perlu tamatkan, just abang beritahu saya lah. Sebagai seorang penulis yang dah lama menulis, saya memang kagum lah. Hafsah Hassan contohnya. Dia dah berapa tahun, dekat nak 50 tahun menulis lagi. Daripada zaman dia kerja dengan RTM lagi tu, dia dah menulis lama. Itulah tu. Memang lama. Cerita dia berbeza-beza. Macam Bob Lokman cakap, kadang-kadang kita nak tulis karangan satu muka surat pun susah. Dan dia boleh tulis lirik beratus, malah ribu. Dan dia punya energi, semangat, kreativiti dia macam tak pernah kering, macam air, macam telaga Zam-Zam pula dah. Dan abang sendiri pun melalui keadaan yang sama. Jadi apa yang membuat abang boleh tulis lagi? Apakah yang arouse abang punya muse ni? Okey, dia macam ni. Saya biasa saya menulis lirik berdasarkan kepada pengalaman. Umur dah banyak, pengalaman kita pun mesti banyak. Jadi pengalaman itu saya gunakan balik untuk jadikan diri. Banyak saya tulis lirik berdasarkan kepada kisah hidup saya. Kisah hidup kawan bercerita, saya dengar, saya selami perasaan ni macam mana, dan saya ambil, saya jadikan diri. Dia benda macam tu. Jadi bila benda tu berlaku, contoh misalnya, kalau kau tulis lirik buat kisah cinta kau lah, kisah cinta kau yang gagal kan, kau tulis lirik kan. Bila lirik tu meletup, orang tak tanya, ini kisah kau kan? Tak ada, dia tanya kan. Tapi lagu tu meletup. Dahsyat lah lirik tu. Aku dengar meleleh mata kan. Tulis kisah kau.
tapi orang tak akan berani terkesan. Itu maksud saya, bila kita menulis lirik berdasarkan kepada pengalaman kita, benda tu akan laju keluar sebab kita mengalami. Kemudian kalau kita menulis lirik tentang seseorang berdasarkan kehidupan seorang itu, kita tulis sebagai lirik kan, kita akan laju keluar lirik itu, bahasa tu akan keluar laju sebab kita memang menyelami betul-betul kehidupan dia. Tapi kalau kita cuba tulis tanpa merasai apa yang dialami, memang tak akan laju. Yang kedua ialah kita shock ni maksudnya kita shock dengan bahasa kita. Dapat bahasa, lama sedapnya ayat ni. Kita shock dengan bahasa kita. Saya tak langsung bahasa tu akan keluar. Sebab kita shock dengan apa kita buat. Tapi kalau kita benci yang kita buat, memang Tuhan tak bagi. Tuhan nak bagi kepada. Kalau kau bagi kan, dia benci pula ni. Saya bagilah. Tapi kalau kita dapat kan, kita dapat sesuatu lama sedapnya ayat ni. Kita akan dapat lagi. Dan tulislah di mana-mana. Asalkan benda tu jadi membantu kita. Contoh misalnya kalau setengah drive, orang panggil buat lagu, saya pasal CD. Tiba-tiba dapat idea. Dia suruh rumah saya tulis. On the spot tulis. Tulis kat tisu, kat paper dah. Balik ke rumah baru masuk ke dalam laptop, betulkan balik. Dia akan keluar. Jadi saya kata langsung idea tu akan datang lah. And then tempat berjanji lah. Tempat berjanji maksudnya kalau dia kata, boleh tak hari Rabu dapat? InsyaAllah target kita hari Ahad siap. Isnin kita dah bagi kat dia. Hari Selasa dia akan resa, hari Rabu dia dah masuk studio. Record. Dia minta hari Rabu, mana dia dekat studio dah tu. Tapi masa bila dia nak berlatih, mesti hari Selasa. Jadi kita bagilah hari Isnin. Hari Isnin kita dah bagilah. Bila dapat info, dahsyat lah, laju lah kau buat. Disiplin. Kan laju jugalah. Itu adalah display. Sebab macam saya pernah duduk dalam dunia rakaman, saya tahu berapa lama artis nak hafal melodi, artis nak suaikan lirik dengan melodi, nak masa feel dia, kemudian nak masuk studio kan. Jadi kita tahu balik lirik kena siap paling tidak pun 4 hari lebih awal daripada tarikh rakaman. Dia akan dapat lirik, dia akan suaikan lirik dengan melodi, kemudian dia akan berlatih untuk rasa jiwa tu, berlatih lagi and then baru masuk studio. Barulah dekat studio nanti kita tak belajar lagi dia punya film macam mana. Dia dah boleh buat. Tapi kalau dia sampai studio lirik belum ada, lirik sampai setengah jam kemudian dia ambil lirik letak kat depan, masa tu nak film memang melodi yang sedap jadi tak sedap sebab dia tak bersedia. Dia tak merasainya. Tak merasai. Dan macam mana setelah bertahun-tahun macam mana abang boleh kekal shock lagi tu bang? Abang shock dengan bahasa tu, abang boleh shock lagi dengan pembikinan semula jadi atau tengok lirik lama gitu. Kau pernah tengok tak lirik lama kau? Banyak benda saya menyampah. Kau tengok balik tu, cuba kau fikir, macam mana aku boleh tulis macam ni ya? Macam mana aku boleh dapat idea tu? Macam tu. Dia akan dapat, macam mana aku boleh terfikir tulis macam ni ya? Maknanya kita akan reflect balik. Dahsyat. Mana kita akan tahu, kita punya otak kita ni memang dahsyat. Datang shock dia. Bang. Betul bang. Betul lah. Betul. Kita tak, kau pernah terfikir tak aku tulis dia tu? Tak pernah terfikir pun. Betul. Tak pernah terfikir. Macam mana aku tulis? Nanti, bila kau tengok tu, waktu ni aku terlirik, waktu ni masa ni aku dekat mana? Dekat Kacah ni tu. Ada tunggu kuih goreng sampai. Lepas tu, dia shock dah. Shock itu sampai. Kita shock kita sampai. Shock itu yang kita cari tu. Betul. Jadi saya kata langsung nanti kita tak akan give up lah. Kita akan sentiasa adu-adukan projek nak masuk, adu-adukan. Duit nak masuk, adu. Kita akan adukan. Rezeki. Alhamdulillah. Contohnya itulah. Betul. Kita mesti yang tadi saya cakap itu ada yang saya menyampah tu, memang ada yang saya menyampah, tapi ada antaranya yang kita sendiri buat. Cakap macam mana aku boleh terfikir benda ni? Kadang-kadang kita terlupa apa kita tulis tu. Macam ni aku tulis rupanya. Memang dia menimbulkan kegairahan tu. Terima kasih banyak. Betul bang. Kadang-kadang yang menyampah kau tu, yang menyampah kau tak suka tau. Aku tak suka lah lirik seputar waktu di Kuala Lumpur, tak suka dia kan. Cuba kita ambil balik, kita buat yang baru. Dapat lirik baru.
Sebenarnya yang kita tak suka tu adalah menjadi ilham kepada lirik baru kita. Baru tu. Untuk kita bawa. Kita recycle balik. Lirik lama tadi menggunakan bahasa yang baru, tapi tema dan cerita yang sama. Tema cerita sama, perkataan aja baru, melodi baru. Cerita sama. Memang akan jadi. Memang akan jadi. Betul. Memang akan dapat. Kau tak percaya? Dan lepas ni kau tengok balik lirik kau. Kau akan fikir tak, macam mana aku boleh tulis lirik menjadi? Macam mana boleh keluar perkataan ini? Kau akan semua macam mana boleh keluar? Kau akan waktu ni perkataan ni keluar waktu aku terdesak. Memang dah pening kepala, tak ada perkataan apa. Aku letak je perkataan ni. Nampak tak dia akan dapat. Dia akan mari balik. Kita ni tuan-tuan. Best. Okay, satu perkara lagi yang bila saya menulis ni, antara perkara yang paling mencengkam saya adalah takut. Bila katalah, walaupun saya buat untuk kawan-kawan saya sendiri, I date dan sebagainya, tapi perasaan yang pertama saya lalui adalah takut. Aku takut nak tulis lirik ni, aku takut nak tulis lagu ni. Dan ada seorang kawan tu bekas manager Ning Baizura pernah beritahu saya. Dia cakap sebenarnya takut tu ialah ego kau. Takut is ego. Kau takut kau gagal tulis lirik ni. Moral cerita saya ni ialah saya ialah seorang yang sentiasa takut untuk menulis lirik. Saya takut saya gagal. Saya takut dia jadi tak sedap. Adakah abang sendiri merasai perkara ni dan apakah advice abang kepada saya untuk melawan perasaan takut ni? Dia takut tu dia datang daripada dua sebab lah. Pertama sekali, kita takut kita gagal menghasilkan lirik yang baik. Betul. Di atas harapan orang itu. Betul. Orang tu berharap sangat. Kau tulis lirik, aku rasa aku harap engkau aje lah yang boleh lirik ni, boleh tulis lirik ni. Aku percaya engkau boleh tu. Itu harapan yang besar. Itu sebenarnya benda yang boleh kita bawa kita takut. Alamat tinggi harapannya. Yang kedua, yalah, bila kita nak jaga kita punya level kita kan, level kita menulis lirik yang disegani itu duduk atas kepala bahu kita ni berat tau. Ini risiko seorang penulis berat tu benda tu kan. Kita nak jaga benda ni, kita nak jaga ego, kita nak jaga harapan orang. Dan yang paling cantiknya ialah kita tanya dia, kau nak lirik pasal apa ni? Apa ini? Macam mana kita tulis, itu hak kita. Tapi apa yang hendak tu, dia akan dapat. Kalau itu berlaku, memang kita tidak akan terbeban. Dan yang kedua ialah, macam yang saya kata dulu tadi lah, kita tidak pernah pun berharap untuk tulis lirik yang gagal. Ya. Kau pernah terfikir, aku malah kena biarlah lagu ni jahanam. Tak ada. Kau bisa tulis, ini mesti bagus kan. Sebab kita sangat-sangat jujur dengan diri sendiri. Saya percaya, tulis lirik dia tak pernah terfikir pun dia nak buat lirik itu gagal. Untuk jadikan diri itu yang mampu menggagalkan lagu tu. Tak ada. Mesti kita buat lirik untuk menjadikan lagu itu hebat, meletup dan popular. Itu kita punya tekad semasa kita tulis kan. Jadi bila benda tu ada, kita tidak akan nervous. Sebab kita rasa kita boleh tulis dengan bagus. Yang kedua, kita kena letak ego kita rendah. Memang kita tahu tapi kena ego kita kena rendah. Kita kena tengok siapa yang menyanyi. Contoh misalnya yang menyanyi itu misalnya umurnya 18-14 tahun, SPM pun tak lepas kan. Kalau belajar pandai pun dia diploma je, background muzik dia pun tak ada, background tentang sastra tak ada. Jadi kita janganlah tulis lirik yang terlalu tinggi. Lirik level kita jangan. Itu lirik yang level dia supaya dia mudah faham dan dia mudah rasa. Maknanya lirik yang mudah difahami, lirik yang dapat dirasai dengan mudah. Jadi kadang-kadang benda tu, kadang-kadang sebagai producer, kadang kita menolak lirik itu bukan kerana lirik itu tak bagus. Kerana lirik itu terlalu tinggi level dia daripada aras umur penyanyi itu. Kita penyanyi tak akan mampu buat lirik macam ni. Contoh misalnya Kepadamu Kekasih, dinyanyikan oleh penyanyi baru sekarang. Mampu ke dia bawa? Dia tak mampu. Tapi zaman mampu. Jadi, tapi kalau penyanyi itu dah remaja, kalau kita gunakan juga itu, maknanya kita akan membunuh lirik. Jadi kita tak nak
lirik sama jadi hancur oleh kerana penyanyi tak dapat bawa. Jadi yang kita tahu, komposer lain lah, betul yang mudah. Bukan berarti lirik tu tak bagus. Tapi kalau kita letak ego kita tinggi, ampun, betul lirik aku tak bagus. Kita ingat dia reject lirik tu, tapi dia reject sebab tak sesuai dengan umur. Jadi tapi kalau ego kita dah, kenapa tak sesuai? Tak sesuai. Kita tak faham buat lain. Umur dia punya berapa? Umur dia baru 18. Okey, 18 aku buat 18 tahun dia umur. Maksudnya itu. Jadi kita kena bersedia untuk itulah kerana. Bersedia untuk mendapat kerana dan juga kerana tu kita panggil apa ni keserasian. Keserasian maknanya kita nak cari penulis lirik yang bagus yang berumur 20 tahun, tak ada. Macam mana sekarang aku nak produce album nyanyi umur 18 tahun. Ya. Dan aku nak lirik yang berumur 18 tahun. Nak cari siapa buat lirik? Tak ada. Aku tu masa cari sama besar kan. Itu orang tua. Masa patah. Jadi kena sama diri. Allah. Jadi macam mana ni sampai satu ni. Aku nak panggil budak ni macam ni. Kau boleh tulis lain tak? Ini budak 20 tahun kan. Dia kena terima lah. Jadi sebagai producer pun dia ada masalah untuk mencari penulis lirik yang sesuai dengan age penyanyi. Jadi kalau dia reject tu kita jangan rasa jangan rasa macam itu kita biar tak. Kita anggap bahawa keserasian tu tak ada sudah. Tak ada. Betul. Wow. Sebab apa saja pun lagu lirik yang pernah tulis dan mencipta sejarah itu adalah label kita dah. Kalau ada lagi, jadi kalau kita duduk di bawah pun kita rendahkan ego kita pun label kita tetap di situ. Tetap macam itu. Walaupun ego kita tak buat. Jadi jangan ego nervous tu dia nervous datang yang pertama ialah orang barat tu. Tolonglah orang berharap. Nervous kadang-kadang orang barat tu. Betul. Aku percaya kau je yang boleh buat apa ni lirik lagu ni. Aku percaya bahasa kau memang harapan tinggi tu kan. Betul. Harapan tinggi tu. Betul. Kena pula kita dapat melodi, kita dengan melodi kan. Melodi macam ni. Kan macam mana? Melodinya terlalu kenapa liriknya bagus. Macam tu. Betul. Aduh kita. Sakit kepala, pening, kadang-kadang sampai muntah pun ada. Saya pernah kena sampai muntah tau. Dapat melodi yang teruk. Sampai paksa tu. Bila kita paksa sangat otak kita berfikir untuk keluarkan lirik yang bagus berdasarkan pada melodi yang memang tak apa-apa, kita rasa lawyer pun. Sampai saya muntah, saya baring tidur, dia bangun balik, cuba dengar balik. Tak boleh. Lepas tu saya letak tepi, saya fikir balik. Okey. Lagu tak bagus. Aku cari dekat mana yang bagus lagu ni. Kena macam tu. Kena reverse. Mana lagu tu memang tak bagus. Tapi di mana bagus lagu tu? Dengan arrangement dia, dengan gitar work dia. Sedap lah gitar work dia. Arrangement dia saja. Di situ kita cari sedap dia. Untuk merangsang minat kita buat. Kita tengok apa benda lain. Melodi memang tak merangsangkan kita untuk buat lirik. Tengok benda lain. Tengok arrangement dia, tengok gitar work dia, gitar solo dia. Tengok kita work sedap ni, mesti mak gitar main ni. Alamak story ni, ini mesti Abang Eddie atau apa ni, Ramli West buat. Kau nampak lah. Dia datang shot dia tu. Kita ambil shot tu lah. Untuk buat. Kalau tak memang tak boleh buat. Ada macam tu banyak. Itulah salah satu formula je. Betul. Kalau kau rasa sakit sangat telinga kan, dia menanah telinga dengan melodi tu, kau tengok benda lain. Ini semua benda yang kita lalui bang, sama je pengalaman kita kan. Pengalaman sama. Pengalaman yang sama. Pengalaman ni mendapat melodi yang tak bagus untuk dibuat lirik yang bagus. Mendapat melodi yang bagus tapi kita gagal untuk buat lirik yang bagus pun ada. Betul. Mendapat melodi yang bagus kita berjaya buat lirik yang bagus pun ada. Mendapat melodi yang bagus, lirik yang bagus, dapat penyanyi yang tak bagus pun ada. Betul. Itu adalah
Itu lumrah. Lumrah Itu aja. memang kita akan kita alami. Tapi kalau kita tidak alami benda itu, pada kita belum lagi menjadi penulis sendiri veteran. Veteran belum. Betul. Sahih. Jadi veteran dia akan terima benda. Betul. Dapat lagu bagus, lirik jadi tak bagus. Dapat lagu tak bagus, lirik jadi bagus. Dapat lagu bagus, lirik bagus, penyanyi tak bagus. Dapat lagu bagus, lirik bagus, penyanyi bagus, arrangement tak bagus. Itu semua kita alami. Dan semua itu, alamak dia pakai keyboard sebiji je ke ni? Main dia bagus, lirik bagus, penyanyi bagus tapi dia tengah mixing. Alamak dah mixing macam ni. Ada. Itu semua kita alami. Jadi maknanya bila kita dah alami semua benda tu, macam kencing lah, aku tahu. Macam kencing aku tahu lah. Kalau kita dah alami benda tu, orang datang, dia buka mulut, kita tahu. Nak bohong aku lah ni. Contohnya tu lah. Bila kita dah pengalaman, sebelum kau bercakap aku tahu, kau nak bohongkan aku. Betul. Itu adalah belum lah. Sebagai penulis sendiri, kita akan alami benda tu lah. Itulah asal garam dia. Betul. Kalau kita dapat bertahan dengan benda tu, kita bertahan lah sampai sekarang. Kalau kita tak boleh bertahan dengan benda tu, itu adalah cabaran. Kalau kita tak dapat bertahan, tak boleh betul ansur dengan benda tu, kita akan ramai hilang kawan, hilang penulis yang bagus, hilang produser yang bagus, hilang record company yang bagus, hilang penulis lirik yang bagus, hilang pencipta lagu yang bagus. Kita akan hilang. Sebab apa? Bila bagi lagu tu kita turun tam. Kita akan berkawan dengan kita. Kami ni panggil buat lirik, kita hentam kan. Tak apa lu bagi melodi macam ni, panggil orang lain okey lah. Kita hilang. Contoh macam lah. Betul. Kita akan hilang lah. Betul. Sebab kita cari makan dalam bidang ini, kita kena baik dan akrab dan boleh betul asal lah. Kita boleh menasihatkan orang. Kepribadian kita penting ke bang? Ya, penting, sangat penting. Sangat penting orang sangat penting. Senang dengan kita. Boleh bang tambah lagi? Dia mesti kita mesti buat orang senang berusaha dengan kita, menjadikan kita ni orang penting bagi dia. Contoh misalnya, kita mesti jadikan diri kita ni orang penting bagi seorang komposer tu. Orang penting bagi seorang album producer, orang penting bagi sebuah syarikat. Bila kita jadi penting dalam hidup dia, dia akan datang kepada kita. Kita tak perlu datang kepada dia. Betul. Dan bila dia datang kepada kita, maknanya dia akan bawa rezeki kepada kita. Dia bawa rezeki kepada kita, dia bawa rezeki kepada anak-anak kita. Betul. Bila kita nak cari rezeki ni, kita kena pandai lah. Betul. Itu caranya. Betul lah. Saya pun selalu cakap dengan orang-orang lah. Cakap sebenarnya orang kita ni sebagai penulis kita biasa je. Kita bukanlah pada M. Nasir bukanlah aku ni hebat sangat, pada Aidit ke kawan-kawan aku bukan aku hebat sangat. Tetapi yang paling musak sekali ialah diorang senang berurusan dengan kita. Kalau nak cari orang hebat dia boleh cari macam-macam orang lagi hebat pada kita. Tapi nak berurusan dengan orang tu susah. Jadi sebab orang yang hebat pun boleh tulis lirik hebat macam kita. Bergelar doktor ke, dapat award luar negeri ke, seorang tu kau tulis lirik, belum tentu dapat tulis lirik yang bagus macam kita. Sebab apa? Dia hebat dalam bidang dia. Kita hebat dalam bidang kita. Masing-masing ada kehebatan ni masing-masing. Dan bila kita menghormati kehebatan masing-masing, kita boleh jadi kawan dan kita boleh sharing knowledge. Hormat tu lah. Hormat. Keyword dia hormat. Saling kita hormat orang tu dan orang tu saling hormati kita. Tu yang paling besar. Hormat kerjaya dia, hormat karya dia. Bagus. Abang takut tak ketandusan idea? Memang itu satu benda yang memang kadang-kadang melakukan. Macam mana abang overcome benda ni? Kita kena berfikir dan berfikir. Maknanya saya suka berfikir satu benda tu dalam 3 hari mesti ada keputusan. Contoh misalnya orang panggil Siso buat lagu raya. Dan ini kau nak buat tentang apa ni? Kau buatlah tentang Fadilat Syawal. Okey. Nak bila? Sekarang lagi. Okay, dari situ saya akan mula berfikir apa dia pada sawal. Buka buku agama sikit, tengok apa dia pada sawal. Tulis balik apa benda yang dia katakan pada sawal tu, simpan.
Kemudian tinggal lagu, cari idea. 3 hari itu mesti dapat dah komposisi ni. And then buat. Bila buat tu mungkin dah setengah jam siap. Sebab kita dah prepare 3 hari. Setengah jam kan siap. Sebab kita dah prepare 3 hari. Preparation Kita prepare, kita ada preparation, kita mengalir. Kita akan dapat. Kadang-kadang tu bila kita clean idea, apabila komposer cakap, abang tulis je apa-apa. Apa ni? Kita takut bila kita tulis tu tak sesuai dengan kehendak dia. Tapi kalau dia beritahu, bang abang tulis pasal apa ni, budak tak boleh balik kampung pasal kereta pacik raya. Okey, boleh. Kita ada idea. Sebab dia bagi dia bagi key point dekat kita. Tapi kalau dia tak boleh je lah apa bang. Kita pun macam jadi macam tak nak buat je. Kan? Bila kita buat satu, kita nak sesuatu yang bagus kan. Tapi apa pilih je lah diri pasal buat. Macam tak nak je kan. Macam asal jadi kan. Kita tak nak asal jadi, kita nak sesuatu yang boleh memberi inspirasi kepada orang. Jadi bila benda tu berlaku, selalu saya akan cakap pada diri saya ialah aku akan jadikan lagu ini lagu yang terbaik untuk tahun ini. Bukan tahun depan, tahun ini. Cukuplah dah selama 6 bulan ataupun 3 bulan. Ataupun 3 minggu boleh cukuplah. Maknanya kalau misalnya lagu raya, 3 minggu dia meletup cukuplah. Maknanya untuk terbaik pada tahun ini. Itu. Jadi jangan ambil yang besar-besar. Ambil yang 3 minggu cukuplah. Ataupun 3 tahun. Ataupun 30 tahun. Paling tidak dia terbaik untuk tahun ini. Terbaik dia adalah yang terbaik. Jadi secara tak langsung dia akan motivate kita lah untuk tidak mengambil mudah lirik itu. Kita tak nak kita ambil mudah. Jadi kita kena motivate diri kita. Biarlah aku buat lirik ni supaya dia jadi yang terbaik untuk tahun ini. Paling tidak pun 3 minggu sebelum raya, seminggu sebelum raya. Paling tidak. Itu adalah untuk kita motivate diri kita supaya kita tidak mengambil mudah lirik. Dan kita akan fikir cara yang terbaik. Betul. Dan yang paling penting lagu itu boleh popular. Betul. Sebab kita nak cipta, kita nak lagu kita cipta sejarah. Betul. Kalau kan mungkin 10 tahun akan datang dia akan ganti lagu satu hari di hari raya ke salam dunia ke contohnya. Kita mahu dia ganti lagu mesti ada popular sekarang. 10 tahun akan datang kan. Tapi dia mesti popular sekarang. Satu lagi perkara yang saya rasa memang kena ada ialah pergaulan kita sesama kita bang. Kita punya otak sentiasa terangsang apabila kita dapat bergaul dengan orang yang sepemikiran dengan kita kan. Jadi kita akan bertemu dengan orang-orang macam ni di studio, di kedai-kedai makan, di kedai mamak dan sebagainya. Bila kita borak tu, kadang-kadang orang cakap apalah diorang ni asyik kerja borak aje, tapi sebenarnya orang tak tahu, kadang-kadang keluarga kita pun tak tahu, isteri kita pun tak tahu yang borak tu sebenarnya adalah sebahagian daripada kerja kita. Itu yang kita memangkin kita punya idea. Macam abang ni, saya percaya zaman dulu memang banyak abang bergaul dengan orang dan dia jadi satu pergerakan yang memangkin idea-idea baru. Mungkin zaman abang dulu mungkin abang borak sekali dengan Zain Kasturi contohnya. Dan penyair zaman tu. Zaman sekarang ni bang, abang masih melakukan benda tu tak? Zaman dulu memang bercampur dengan banyak yang muda. Muda yang seangkatan. Zaman Zain Kasturi, saya apa nama tu daripada Johor, dan daripada Supri Abdullah dan ramai lagi jenis yang muda. Yang memang ada idea baru, gaya-gaya baru dan cara baca puisi baru, tulis puisi baru. Sekarang ni saya selalu lepak dengan kawan dekat Pabarish Kajang Bima. Lepak bukan kosong. Lepak kan kita cakap tentang bagaimana kita nak buat projek. Bagaimana kita nak buat projek ni lain daripada orang lain buat. Bagaimana kita nak projek yang ada unsur-unsur Islami tapi dalam contemporary. Bagaimana kita nak buat lagu-lagu selawat baru. Bagaimana kita nak itu
idea-idea baru. So kemudian kita akan bercakap tentang visi-visi baru yang ada. Walaupun dia dalam 3 atau 4 orang, tapi sharing knowledge dia daripada golongan yang lain. Kalau macam dulu di awal kemunculan saya dulu, saya banyak bercampur dengan golongan penyair. Yang hebat kan. Sekarang ni saya macam banyak golongan penyair baru. Penyair yang baru menulis walaupun usianya dah berumur, tapi dia baru menulis. Jadi saya tak langsung dia ada pengalaman dia. Jadi kita akan sharing, kemudian kita akan dapat satu bentuk idea baru, kemudian kadang ada bentuk dapat ilham baru untuk kita fikirkan. Kadang di dalam kenapa kau tak tulis pasal ini ya? Apa pasal kalau kau tulis pun best juga. Dia bagi idea. So kita akan ambil idea tu. Nanti bila kita nak balik, kita akan recall je memori. Dapat. Tapi kawan-kawan saya sekarang bukan kawan-kawan yang dalam dunia penyair dulu tak. Dia memang kawan lain. Kawan-kawan dia lain. Kawan dia daripada orang daripada rumah kebajikan, kerja penjara, kerja daripada rumah-rumah budak-budak OKU, kawan-kawan saya. Kemudian kawan-kawan dari golongan orang niaga. Dia bukan kawan-kawan penyair, macam tu penyair. Kan dia lain. Tapi saya tak putus hubungan dengan golongan penyair sebab kadang saya memang pergi tengok orang baca puisi dekat muka pena supaya hubungan dengan bahasa tu. Tengok orang-orang bahasa tu tak putus. Sebab kita perlukan bahasa untuk menulis. Tapi kita perlukan idea-idea baru untuk plot cerita ataupun tema-tema yang kita nak. Jadi saya ada dua golongan yang terpisah yang memang tidak sekata. Satu golongan pegawai, satu golongan penyair. Dia dua golongan yang berbeza. Yang ini yang pegawai ni bentuk pemikiran dia agak elit sikit. Yang ini agak ke puisi sikit. Jadi dua bentuk pemikiran dia yang berbeza. Jadi dari situ kita akan dapat idea baru lah. Abang anggap diri abang sendiri sebagai jambatan untuk menghubungkan kedua-dua perkara ini dan menjadi laluan kepada tempat baru, pengalaman baru dalam hasil penciptaan abang. Dan saya tanya soalan tu sebab itulah perkara yang saya sedang lalui sekarang ni. Saya dah sampai ke satu peringkat yang saya tidak ada orang untuk menggairahkan intelek ataupun hasil-hasil baru saya. Itu justru saya akan bergaul dengan beberapa orang tertentu saja. Tapi orang tertentu ni berharga pada saya lah kerana mereka memangkinkan idea. Jadi saya harap macam lebih ramai lagi orang-orang macam ni yang dapat saya bergaul untuk merancangkan idea. 2-3 bulan sudah saya bertemu dengan UA Haji Syari di hari apa nama dia, hari falsafah ke apa di Hotel Istana lah. Saya tak tahu abang tahu tak pasal benda ni? Hari falsafah. Okey. Jadi ada Adinda Amiro, Abang Saidin. So Saidin Sudin ada, Abang Saidin Umar, Adinda Amiro. Dia ada. Saya berpeluang untuk jumpa dengan orang, berborak dengan UA Haji Syari. So antara perbualan pendek saya dengan pendek tak pendek pun 2 jam lah dengan UA Haji Syari tu, dia cakap dia tak ada banyak pergaulan dengan pengkarya ni ataupun apa ayat dia, pembikin ni lah. Dia tak ada banyak pergaulan. Tu saya cakap itu sangat menghandicap kan, mencacatkan kita sikit tu. Tak apa, hanya dengan pergaulan dengan orang-orang yang macam kita je baru kita dapat luaskan fikiran kita dan pengalaman kita. Maksud saya cakap dia, saya rasa abang kena cuba bergaul lagi lah dengan macam mungkin saya akan introduce kemesraan dengan M. Nasir dan sebagainya agar buah fikiran dapat sentiasa bertukar. Itulah maksud saya tadi tu, kalau yang kenapa saya tanya abang punya pergaulan tadi tu. Sangat mustahil. Saya menganggap pergaulan itu sangat mustahil untuk kita cari sesuatu yang baru dan untuk kita menyelami keadaan yang sebenar-benarnya. Contoh macam saya tak, kalau saya berkawan,
saya tak pilih orang. Maknanya daripada orang asli tu pun kadang tu saya boleh berkawan. Saya pernah pergi kampung asli sembahan untuk batin. Saya anggap dia sebagai kawan. Sebab kadang dia bercerita kan. Cerita yang dia cakap tu kita tak jumpa dekat apa ni Paparish. Tak jumpa dekat apa ni Damansara Utama ataupun tak jumpa kat Syarab, tak jumpa. Kita hanya jumpa di situ. Benar kalau saya pergi ke kadang-kadang tu dia panggil saya buat bengkel dekat Johor, Johor kan jumpa dengan kawan-kawan dekat Johor, kadang bersembah orang apa Johor. Cerita dia tak sama dengan cerita orang dekat Kajang. Cerita orang sana, dia cerita tak sama. Tapi yang penting di sini lah, kita kena turunkan ego lah. Maknanya walaupun dia orang kena, abang siswa apa khabar? Kita pergi, apa ini apa ni? Sedap, kuih apa tu? Kita ambil kuih dia yang ada dekat pinggan tu makan, dia akan rasa seronok. Jangan kita makan kuih apa tu? Kita, kuih apa tu? Boleh habis apa itu? Bila dia akan rasa seronok. Dia rasa seronok, dia akan bercerita. Bagaimana kita nak tackle dia, itu paling penting. Bagaimana kita nak tackle hati dia bahawa supaya dia rasa bahawa kita ni adalah kawan dia, bukan kita ni adalah penyanyi yang dia minati ataupun penulis yang dia kenal. Jangan. Jadi kita kata, kau makan apa tu Kita kau makan apa tu? Kan? Aku ini abang, saya beli kat sini abang, dengan nadiri kan, aku kat sini abang. Saya beli kat sini abang. Aku ambil tu boleh. Ambil abang, kita makan. Dia akan rasa seronok. Sebab kita share makanan dia, dan dia akan share cerita dia. So dari situ kita akan dapat kawan. Kawan tu akan jadi, apa saja golongan adalah kawan kita. Dan kita tak akan rasa bahawa kita tak ada kawan. Dari situ kita akan dapat idea. Paling penting itulah. Bila orang kenal kita, maknanya kita jangan rasa kita somebody dalam masyarakat dia. Maksudnya dalam masyarakat itu misalnya kalau di segi Johor tu kan memang kadang untuk saya pergi ke warung makan. Bukan nak makan pun kan, nak berjumpa dengan apa ni orang kampung tu. Bila saya pergi ke Johor, saya nampak kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So ada apa sini? Ada kerja sikit. Apa ni? Betul. Minum lah. Dah minum kat ni. Ada duduk minum dia. Minum sembang-sembang. Betul-betul. Okay. Dia sebelum dia banyak bertanya kita banyak bertanya dia. Ya. Betul. Kalau bertanya kita, so, abang yang bilang, tak boleh dia. Payah kita. Jadi kita apa ni? Kita bercakap apa yang ada pada waktu itu. Bukan cakap pasal. Kita, apa ni? Kerja apa ni? Saya kerja ni. Macam mana sekarang? Sampai okey ke? Habis tu agama. Kita tanya dia, jangan sampai dia tanya kita. Sebab apa dia ada 5 orang. 5 orang tanya masak kita nak jawab. Dia baik kita tanya dia. Jadi kita seorang aja. Tanya dia, lepas tu kita akan jadi kawan. Okey, lepas tu salam peluk jadi kawan. Lepas tu bagi nombor telefon, lepas tu jadi kawan. Cerita dia nanti kita boleh jadi sesumber dan kita tak langsung kita ada kawan lain yang boleh jadi bahan kita. Kita bercerita dalam tulisan lah. Paling penting itu. Betul. Memperkayakan input kita. Input kita. Kita perlu input. Kadang-kadang kita nak apa ni, tulis apa ni lirik pasal orang apa ni miskin, tapi kita tidak pergi pada orang miskin betul. Macam mana kita nak rasa kemiskinan dia? Jadi penulisan kita tak ada jiwa sebab kita tulis tu. Bukan kita masuk dalam jiwa dia orang. Kalau kita masuk dalam jiwa dia orang, kita akan tulis dengan jiwa dia. Saya tak rasa orang baca pun macam betul lah kita ni. Memang betul sebab kita alami betul. Kita alami, kita masuk dalam jiwa dia. Ini kalau tulis tu tak rasa kan. Yang kita nak tulis supaya benda tu dapat dirasai. Bila penyanyi baca lirik kita, dia dapat rasa. Dia biasanya dapat pula kalau dapat kita tahu background penyanyi itu. Dan ini macam mana dia okey. Ini bapak dia ni kita relate sikit dengan sejarah dia kan. Sebab itu rahsia kejayaan apa ni Kak Chah sebenarnya. Yang mana tahu? Dulu masa dia tulis lirik Sudirman banyak cerita kisah apa dia. Dan Kak Chah menggunakan cerita dia tu untuk lirik. Yang bila Sudirman menyanyi penuh jiwa sebab itu yang dia nyanyi tu adalah kisah dia. Sebenarnya itulah. Sebenarnya itulah. Formula itu saya pakai daripada buku Kak Chah lah. Mendekati orang tu. Mendekati orang
Kadang-kadang tu dia menyanyi, saya kata, saya menyanyi dia, cerita. Okey. Kadang tu pernah juga berlaku dekat studio dengan Esa Tanak. Orang tu dah menyanyi lagu pertama kat studio, dia bagi CD kat saya, suruh buat lirik. Habis lagu tu nanti dia akan masuk lagu ni, lagu yang baru, lagi CD tu, on the spot. Jadi dekat nak record lah. Jadi sebelum tu dia tahu dah siswa ni ada 3 lagu dia nak you buat on the spot. Lirik yang dah siap tu you bawa. Nanti you buat kat studio lah. Penyanyi tu, tapi kita datang awal juga penyanyi tu bertanya, bercerita lebih kurang kisah penyanyi tu berubah. Cerita lepas tu dia masuk rekod lagu lama. Dari cerita tadi, saya buat lirik. Wah, laju dia keluar. Siap. Dia siap. Macam tu lah. Dekat nak rekod pun dah berlaku. Lirik on the spot 3 buat. Dia macam tu lah. Kita kenal dia. Kita ada dengan apa ni, orang kampung tadi kan, kita masuk dia, sembang dia. Yang paling penting kita jangan nampak bahawa kita ni orang kota. Orang bandar lah. Jangan nampak. Kita mesti nampak macam orang kampung. Orang kampung kalau macam isap okok tu macam orang kampung. Isap okok janganlah isap okok jadi macam orang datang malah. Macam orang kampung. InsyaAllah dia memang akan respect kat kita. Silat-silat nanti kalau musim durian, dalam banyak kereta kita penuh durian. Wah menolak. Kita tak nampak durian. Bayangkan. Saya pernah berlaku dekat saya. Dekat apa ni, Sengkang Johor. Saya pergi. Macam tu lah. Kira member lah. Assalamualaikum. Saya malam ni buat makan lontong goreng semua. Banyak kampung. Kenal baik kan. Lepas tu nak balik lah. Okay, salam balik. Sisa tu. Ada apa pula? Ada durian ni tak payah lah. Saya mana? 6 biji durian. Bagi. Bayangkan daripada Tamkak tu, buka cermin sampai KL. Tidak satu kereta baru. Bayangkan. Maknanya rezeki kita tak akan putus. Rezeki macam tu tak putus, rezeki kita dalam dunia Islam pun tak putus. InsyaAllah tak putus. Kalau kita rendahkan ego kita akan ramai kawan dan rezeki kita tak akan putus. Jiwa marhain abang ni membuat apa banyak penulisan pun boleh sampai kepada para marhain abang. Memang, insyaAllah. Itu yang besar. Dan perbualan dengan abang ni memang banyak mengajar saya, banyak mengingatkan saya balik pada apa benda yang saya perlu buat. Dan perbualan macam ni saya harap sentiasa dapat kita teruskan di kalangan kita lagi, agar pemikiran kita akan terus berkembang. Dan penghasilan kita pun akan terus meningkat kualiti dia. Abang Zul, terima kasih banyak-banyak atas masa abang, atas abang punya pemikiran ni semua. Saya harap kita boleh jumpa lagi. Saya harap abang sudi lagi lapangkan masa lagi untuk kongsi abang punya pengetahuan. Dan InsyaAllah semoga kita semua dapat keluar daripada wabak COVID-19 ni dengan berjaya, selamat dan lebih kuat lagi daripada kita sebelum ni. InsyaAllah. Terima kasih Terima kasih banyak bang. Nanti kita jumpa lagi. Tangan dikocek, jalan menyengit, mata ke bumi, hati ke langit, sabar menanti, peluang datang, begitulah